Kalau nak tidur tu pun tak apa. Tapi lebih baik kalau seseorang tu basuh dan ambil air sembahyang, lepas tu tidur. Itulah yang kita belajar baru ni, minggu lepas. Lebih baiknya gitu. Tapi tidak wajib lagi untuk ambil air sembahyang. Apa ni? Ambil air sembahyang tadi kalau selagi tidak nak sembahyang ataupun tidak nak buat sesuatu yang perlukan air sembahyang. Bukan sembahyang sajalah, hak lain-lain lagi hak mesti kena ada air sembahyang. Kalau tidak sampai peringkat tu tidak wajib. Itulah kedudukannya. Ada, tidak ramai, walaupun tidak ramai, ada yang berpendapat begini. Bahkan di zaman sahabat dulu, selepas pada Nabi SAW wafat, di kalangan sahabat banyak yang khilaf ni berlaku. Ramai sahabat ni agak-agaknya sama ramai. Di peringkat awal. Di peringkat awal, iaitu di zaman sahabat, lebih kurang sama ramai. Kalau kita tidak nak kata lebih ramai yang pertama, sama ramai. Ataupun tak jelas lah, tak jelas di situ. Kalau puak-puak Ansar, kita boleh kata tentu lebih ramai puak-puak dia yang mengamalkan lagu tu, hak supaya yang kedua. Lepas pada tu, Sayyidina Umar berasa tak puas hati. Sebab tugas seorang khalifah Islam ni, dia bukan nak meretah negeri saja, nak cara ekonomi, cara perhubungan antara bangsa, keselamatan dalam negeri hak tu saja, tidak. Khalifah dalam Islam ni tugas dianya untuk menjaga agama juga. Dan agama yang nak dijaga ni hak besar sekali ialah sembahyang. Pasal sembahyang. Oleh kerana benda ni dia ada kaitan dengan sembahyang. Kalau kita ni pun duduk belajar ni sampai sebut benda-benda yang tidak patut sebut lah, kita kata kan. Tapi dah nak belajar, nak lagu mana? Terpaksa kena terima lah, kena lah. Pasal belajar. Dia bila benda ni perlu ada kaitan dengan sembahyang, maka jadi besar lah. Tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main. Kalau kita kata hak betulnya ialah pendapat yang pertama, yang ni tak boleh kena mandi, maka hak tidak mandi tu tak sah lah sembahyang dia. Tentu dah tak sah. Sebab dia tidak bersuci, tidak mengangkat hadas lagi. Hadas tu sudah hadas besar, bukan hadas kecil. Sudah hadas besar. Ini melibatkan sembahyang. Dengan sebab tu Sayyidina Umar fikir tak boleh ni, lagu ni tak kena ni. Dia pun panggil sahabat-sahabat. Kamu ni ramai, antara kamu ni ahli Badar, ramai lagi ni, ada ni ahli Badar ni. Nanti orang kemudian kata, gapa kamu sendiri pun duduk khilaf. Hak mana so nak pegang ni? Wah, apa bicara. Bila bicara orang ni kata gini, orang ni kata gini, sebab tak adil lah. Orang ni kata tak kena mandi kalau berlaku begitu. Hanya kena ambil air sembahyang saja, dah basuh itu, sekadar tu je. Sayyidina Umar hanya daripada awal lagi dia berpendapat kena mandi. Kalau berlaku begini, kena mandi. Tu dia tidak puas hati tu. Maka bicara tak sudah. Sebab apa? Sama-sama kuat, sama-sama boleh cerita hak dia dengar Nabi. Sebab kita baca tadi lah, dia dengar Nabi kata gitu, hak ni pun kata gitu juga. Bila begitu, Sayyidina Ali kata tak sudah lagu ni. Gini kita tanya bini Nabi, dia ramai lagi ada kan. Tanya bini dia, tanya bini dia, baru tanya baru selesai. Pergilah tanya. Sayyidina Umar pun hantar utusan dia kepada anak dia dulu. Hafsah tu isteri Nabi kan, anak dia. Tanya anak dia dululah. Moga orang dekat tanya. Bila orang pergi tanya, Hafsah kata saya tak boleh nak jawab, tak pasti. Dia tidak pasti. Sudah. Lepas tu nak kan pergi rakyat kata dia tak boleh rakyat, dia tak pasti. Lepas tu Sayyidina Umar hantar pula orang pergi jumpa dengan Aisyah. Bila pergi jumpa dengan Aisyah, dia pun kata hak ni Imam Bukhari tak ambil hak Aisyah tu, dia ambil hak Abu Hurairah. Ni hak Abu Hurairah, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha, seperti yang kita baca tadi. Hadis Aisyah tu dia kata idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Apabila khitan telah melepasi khitan, wajiblah mandi. Tu dia kata. Hak dia kata. Bila dia kata lagu tu,
sapalah kepada sahabat-sahabat yang lelaki ni, yang ramai-ramai duduk bincang ni. Sayyidina Umar apa kata? Keputusan sudah dapat dah, kata dia. Lepas pada ni bolah, kata dia. Jangan lagi ada orang kata boleh. Kalau bersetubuh tak keluar air mani pada ambil air semaya basuh gitu saja. Jangan ada lagi orang kata gitu. Kalau ada kata gitu, saya beri teruk, kata dia. Dia ancam selalu. Saya bagi teruk, kata dia. Itulah keputusannya. Akhirnya bila pergi kepada Aisyah, selesai. Yang ni kena mandi. Imam Bukhari tahu hadis tu. Hadis Abu Hurairah ni pun dia tahu. Dia awak mari. Tapi Imam Bukhari mengikut setengah-setengah ulama. Dalam bab ni ada khilaf ulama ni. Ada yang mengatakan dia berpihak kepada golongan yang pertama. Ada yang mengatakan dia berpihak kepada golongan yang kedua. Hak mana lebih tepat? Imam Bukhari itu sendiri pendapat dia nak pergi ke mana? Kalau kita tengok di sini, hadis yang pertama dia mari, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Itu sah. Lepas tu dia mari hak ni, berapa hadis hak kemudian ni dia buat mari hak ni menunjukkan satunya khilaf telah berlaku di zaman sahabat. Dari segi sejarah kita boleh tahu. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Ramai juga sahabat yang kata begitu. Tetapi kalau kita tengok kepada cerita tadi, dan hak tu cerita tu memang sahih lah. Maka boleh kita kata itu Imam Bukhari sebut kemudian ni, dalam bab kemudian ni, sebagai nak menyatakan pernah berlaku khilaf. Lepas pada tu sepakatlah ijma' sahabat. Ijma' sahabat telah berlaku bahawa tak boleh kena mandi ke mana-mana pun. Apabila berlaku peristiwa tadilah, perhimpunan sahabat-sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Umar tu, bila gitu selesai. Hak ni cerita ni, hak dalam bab yang kedua yang kita baca hari ni, cerita hak dulu. Cerita hak dulu. Tetapi timbul beberapa kemusykilan yang lain. Kalau kita kata benda ni sudah betul-betul berlaku ijma', macam mana boleh khilaf lagi selepas pada tu? Tak boleh langgar ijma' ni, terutama ijma' sahabat. Ijma' sahabat ni besar kedudukannya. Daud Zahiri tak terima ijma'. Ijma' fuqaha ni ia tak terima. Mujtahidin ia tak terima. Sebab apa? Payah nak boleh tahu, nak pastikan telah berlaku ijma' sungguh. Payah. Sebab ulama' ni ramai. Daripada awal dulu sampai kemudian, sampai ke ni pun ramai ulama' ni. Dan ulama' sampai ke peringkat memang mampu berijtihad, mampu memahami dalil dan mengeluarkan hukum daripada dalil tu ramai. Bukan seorang. Itu kelebihan Islamnya. Bila begitu, payah kita nak tahu. Sebab kalau ada seorang aja yang pendapatnya lagu lain, khilaf dah lah, tidak ijma' dah. Gitu. Ijma' ni sepakat, tak ada terkecuali seorang. Pak kita nak tahu lagu mana. Terutama zaman itu, zaman tidak ada kemudahan komunikasi seperti sekarang ni. Kalau ni boleh lah kita buat bersidang, menggunakan internet, boleh lah. Ataupun gunakan handphone pun tak apa dah. Pun tanya selalu, guna telefon tu tanya. Zaman dulu tidak begitu. Kalau tidak ada ijma', bagaimana? Kalau seorang pun tidak setuju, tak jadi ijma' dah. Sebab itu Daud Zahiri tak seterima. Daud Zahiri tak seterima. Lepas tu kita nak tahu mana pula dia tu memang layak dah ke tidak. Kita cek belakang kau, boleh ke siapa-siapa kata zaman lah ni 10 orang hak layak semua. Tak boleh kata gitu. Boleh jadi hak layak tu dia jenis senyap, dia jenis tidak menonjol, tidak menonjolkan diri, boleh jadi. Sebab orang Islam ni memang lagu tu, dia tidak, kalau ada kelebihan pun dia tidak nyatakan, dia senyap gitu. Tapi dia tu berkebolehan sangat, mana kita tahu.
Kita nak pastikan bahawa tak ada terkecuali. Itu lagu mana?